Saya ni pun orang Pontian. Asal kampung saya Kayu Arupasung, Pontian, Johor. Dun dalam Pulai Sebatang, dekat Parit Haji Wahab, bersebelah dengan Parit Sikum. Dulu masa saya mula-mula aktif di dalam UMNO, saya jawatan kuasa pemuda bahagian Ulu Langat, Selangor. Masa tu saya duduk di Kajang. Kemudian bila saya jadi setiausaha politik kepada Allahyarham Datuk Ajib bin Ahmad, dia jadi Menteri Besar, saya balik dan masuk UMNO bahagian Pontian. Pasal kampung tu dalam Parlimen Pontian. Tuan Haji Rahman memang setiausaha bahagian yang sangat bagus di segi bidang tugasnya. Apabila pecah kawasan, Kayu Pasung tu masuk pula dekat bahagian Pulai, saya duduk jawatan kuasa bahagian Pulai. Bila saya bertanding, saya kena Dun Bukit Permai, saya pun pindah ke Kulai. Dan hari ini saya, Datuk Osman, Datuk Abdullah, Ali Abdullah Ali, balik, Haji Mak Yusof, kemudian ada sahabat 2 orang datang ni betul-betul dengan ikhlas hati. Kita nak tolong memastikan UMNO kali ini di Johor mesti menang dengan sangat bergaya. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya hari Khamis lalu berjumpa dengan Datuk Hasni di Saujana. Pukul 12 tengah hari. Sebelum saya pergi ke Ndau, Mersing, kita ada ceramah di sana. Saya dah maklumkan pada dia, Tok, kami atas nama Mubarak dan juga veteran nak datang ke PDM Parit Smail. Dia kata, Tok, boleh tak tolong saya sikit? Nombor 1, dia kata, kirim salam kepada semua sekali orang yang Tok jumpa. Dan ini saya sampaikan salam dia. Dia kata, kalau ada masa, dia sampai. Tapi kalau tidak ada masa, dan saya rasa dia tidak ada masa, dia kirim salam dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia kata, tolong saya minta fahamkan kepada orang Benot bahawa saya jaga satu negeri. Macam-macam masalah, saya pun tahu kerumitan dia, tapi saya tak boleh cerita, maka dia terpaksa juga bagi tumpuan kepada semua sekali 56 Dewan Undangan Negeri di negeri Johor. Tapi daripada pengamatan saya, insya-Allah daripada 37 Dun yang ditandingi oleh UMNO, 34 boleh menang. Memang boleh menang. Dan kalau masuk dengan MIC, kemudian MCA, saya rasa 43-44 kerusi kita menang dengan bergaya. Jadi bila saya sampaikan berita ini, saya hendak dianya mendapat impak daripada tuan-tuan dan puan-puan di Dewan Benot ini, kerana yang akan menjadi Menteri Besar ialah tak lain tak bukan Datuk Hasni bin Mohamad. Boleh? Tak berapa kuat saya dengar. Boleh? Sokong Abah boleh tak? Alhamdulillah. Ini saya bagi orang dengar, orang Kedah dengar, dengan orang Sepang dengar. Tuan-tuan dan puan-puan saya yang saya hormati sekalian, saya menilai politik Johor
iaitu kita Johor sangat berbeza dengan negeri lain. Tadi pada Datuk Paduka Junaidi, kita semayang dekat masjid sebelah. Dah sudah semayang, saya cakap dengan Datuk Junaidi. Saya kata, Tok, ini tengok budaya orang Johor. Barisan yang kita berdiri itu, dia melambangkan bunga cengkeh, kemudian daun dia, dan itu menunjukkan hasil mahsul negeri Johor pada masa dahulu ialah cengkeh. Maknanya kita mengingatkan diri kita, kita dah maju daripada dulu lagi. Ini saya rasa senang aja. Kita membalas tohmahan daripada Datuk Hadi Awang yang mengatakan bahawa Johor tak faham politik Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya jumpa kawan-kawan yang di sektor swasta baik, di sektor kerajaan pun baik. Mana yang dah berkhidmat di Johor, dia keluar daripada Johor, dia kata saya sangat rasa bukan kagum, dia rasa sangat sedih. Dia meninggalkan pasal dia kata di Johor sekolah agama kita mempunyai satu sistem yang betul-betul bagus untuk anak-anak. Anak-anak yang dapat pelajaran agama di sekolah agama negeri Johor, insya-Allah macam mana pun dia melencong, akhirnya bila dia tua dia akan balik semula kepada pegangan agama Islam yang kuat. Itu pada pengamatan saya. Jadi saya ingat bukan kita yang tak faham, dia yang tak faham pasal kita. Kerana kalau dia faham, dia akan menghormati dan dia akan menghargai macam orang-orang yang pernah berkhidmat, bekerja di negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa yang disebut oleh Datuk Abdullah Ali tadi, bahawa kata Datuk Hasni kita akan mengadakan 5 ikhtiar. Pertama, istilah perkataan ikhtiar itu. Bila kita kata kita ikhtiar, maknanya kita kepada Allah, kita merendah diri. Pasal apa yang kita ikhtiar itu mesti dengan izin Allah. Kalau kita kata saya berjanji, kita manusia ada kala kita boleh memenuhi janji, tetapi ada kalanya kita tak dapat memenuhi janji. Apa ikhtiar kita? Ialah pertama sekali memajukan ekonomi. Kita nampak dengan jelas apabila berlaku kepincangan dalam politik itu hari, politik tak stabil, kita di Johor sendiri pun banyak kehilangan pelaburan. Pelabur yang ada pun lari, pelabur yang nak masuk pun berhenti dulu dan kemudian kita tak ada pergerakan di segi ekonomi. Kesannya ramai orang. Orang meniaga, kalau dulu kata dia boleh dapat 400-500 ringgit satu hari, dia tak boleh dapat. Orang kalau batuk-batuk, kalau dulu terus saja pergi jumpa doktor kerana ada duit. Sekarang batuk-batuk, tunggu dulu. Doktor tak dapat duit. Kalau anak doktor tu misalnya kata hendakkan kasut sekolah, dia kata nantilah dulu. Walaupun bapak doktor ni, bapak pendapatan berkurang sekarang. Nampak dia punya pusingan kesan daripada ekonomi itu tadi.
Hanya dengan kestabilan politik baru kita boleh majukan ekonomi. Itu yang dihasratkan oleh Datuk Hasni. Jadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian adalah mengundi dalam DUN Benut ini. Dan Barisan Nasional telah pun mengumumkan awal-awal bahawa kalau kita menang, pilihan kita Menteri Besar ialah tak lain tak bukan Datuk Hasni. Jadi tolong kerja kuat, tingkatkan lagi tenaga kita, usaha kita, dan itu pun kerana sebab itulah saya berpakat-pakat dengan kawan-kawan ni semua sekali, macam mana pun kita mesti datang ke dalam DUN Benut ini untuk memberikan semangat, membakar semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita mesti menang dengan bergaya. Boleh? InsyaAllah boleh. Pasal Benut memang dengan jelas nampaknya menang, akan tetapi kita nak menang kalau boleh, biarlah macam kata Datuk Osman Jaiz tadi, dia punya undi itu lebih besar daripada yang lain-lain. Berapa orang bertanding di Benut? 4. 1 daripada Bersatu. Saya kenal baik, ini sahabat saya. Saya cakap terang-terang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pasal masa saya jadi senator, dia sama-sama dengan saya. Datuk Isa tu, dia dulu pengarah Jakwa Negeri Pahang. Tapi pencen, dia balik duduk di Benut sini, kemudian dia jadi apa? Senator tu bagi pihak orang asli. Tapi tak apa, biarkan. Tapi kita buat penilaian balik kepada abah dia. Tu abah ada kat situ, saya tengok tu. Gambar, belah sana pun banyak. Kita demi kestabilan politik. Kita nak politik kita stabil. Itu program kita. Tapi abah kata, dekat Melaka itu hari, abah sayang Melaka. Sampai dekat Johor, negeri dia sendiri, dia kata, abah prihatin demi bangsa Johor. Saya tanyalah dengan tuan-tuan puan-puan, senang aja. Agak-agak antara sayang dengan prihatin tu, mana lebih tahap dia tinggi? Dia kata dia sayang Melaka, orang Melaka pun tak sayang dia. Jadi pada Johor dia kata, saya prihatin aja. Tapi lebih daripada itu, saya nak mengajak begini. Tuan-tuan dan puan-puan cuba lihat perpecahan orang Melayu melalui penubuhan banyak parti ini. Dulu kita ada UMNO, kemudian kita ada PAS. Itu aja yang utamanya. Tetapi daripada UMNO itu, sekarang pecah, Bersatu, Pejuang, Muda, daripada PAS pergi apa? Amanah. Tadi daripada Melayu juga, daripada UMNO yang pihak sebelah sini tadi, PKR. Jangan lupa bahawa tuan-tuan dan puan-puan bertanggungjawab juga untuk memastikan balik orang Melayu ni berpadu. Cara dia macam mana? Senang aja. Kalahkan mereka, dan lepas kalah mereka, dia tak akan kacau lagi kita di Johor. Saya tanya, Pejuang daripada mana? Ni kawan saya, dia daripada Kedah.
Tapi saya minta maaf pada Datuk Paduka, sahabat saya. Apa tujuan dia? Dr. Mahathir hanya nak naikkan Mukris tu aja. Apa kena-mengenanya dia dengan Johor? Cukuplah yang hari itu hari kita pun terpedaya apa semua sekali jatuh kerajaan kita. Betul? Cukuplah satu kali. Ini kali kita ajar balik supaya ke depan PRU ke-15 peringkat parlimen dia tak kacau lagi di negeri Johor ini. Dan saya rasa bukan sahaja negeri Johor dia tak kacau, negeri lain pun dia akan sangat berhati-hati. Warisan dia tak bertanding di sini. Tapi dia parti Sabah. Kat sana dia bertanding lah. Tak ada masalah. Tapi tak perlu pun orang Johor buat satu parti kemudian pergi bertanding kat Sabah. Itu saya minta supaya tuan-tuan, puan-puan menilaikan bagaimana seharusnya kita mesti cuba mententeramkan balik politik dan juga perpaduan orang Melayu. Ini sangat penting. PKR bertanding sini kan? Salah satu yang bertanding mula-mula diumumkan oleh PKR Anwar Ibrahim ialah Dr. Mazli Malik. Bertanding sembang regam. Dia kata kalau menang jadi menteri besar. Sekarang dia pun dah tarik handbrake. Dia tak berani. Di kalangan pembangkang ni tak ada seorang pun lagi yang boleh berani nak sebut kalau misal kata saya menang jadi menteri besar. Ada tak? Tak ada. Belum tak ada. Termasuk Bersatu. Apa maknanya? Dia sendiri tak yakin dia boleh menang. Jadi untuk memastikan dia tidak boleh menang, kita mesti kena kerja kuat macam Datuk Osman Jais tadi cadangkan. Cuma saya terperanjat tadi apabila dia cakap, isteri saya 2. Saya tengok orang perempuan gelak. Sebenarnya yang maksud Datuk Osman tu, dia dengan isteri dia berdua. Saya kena cakap ni pasal tuan-tuan dan puan-puan, kita rekod ni. Nanti keluar, tiba-tiba Datuk Osman pula telefon kita, bila pula laki aku kahwin lagi satu? Naya kita semua sekali nak menjawab je. Jadi maksudnya ialah macam Datuk Osman kata tadi, kalau kita berdua dengan isteri kita, ada anak 7 orang, dah kahwin semua, mesti ada menantu 7 orang. Mesti ada besan 14 pasal dia laki bini. Kalau ada cucu, berapa banyak pula lagi? Boleh tak maknanya kalau misal katalah tinggal semua sekali di Johor, kita pastikan semuanya itu mesti undi Barisan Nasional. Itu kempen kita, kempen orang tua, veteran dan juga Mubarak. Itu yang saya minta pada Haji Rahman Ji, macam mana pun kalau boleh dekat Benut ni kita datang sekali kerana kita punya niat ialah bukan saja nak membakar semangat tapi nak memastikan supaya Datuk Hasni menang bergaya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 12 hari bulan ini kita mengundi. Jangan lupa, calon nombor berapa? Cuba angkat 4 betul-betul. Saya pun nak tengok. Kamera pun nak tengok. Nombor 4, Hasni bin Muhammad. Saya kenal dia secara personal. Dulu tanyalah Haji Rahman, bapa dia arwahnya penghulu
Haji Muhammad, dia bendahari UMNO bahagian Pontian. Duduk di Pekan Nas. Dan saya ada keyakinan yang penuh kepada dia. Malah bila saya jumpa dia hari Khamis itu hari, saya kata, Tok, saya nak bagi satu cadangan baru. Ini saya tengok akan menguntungkan orang Melayu. Dia kata apa? Saya kata, boleh tak kawasan industri kita bawa keluar bandar? Maknanya ke kampung. Saya contohkan, kata daripada Parit Semail ni terus sampai Sabang Enggam. Semua sekali kita zonekan sebagai kawasan industri. Maknanya anak kita tak payah pergi keluar cari kerja, industri masuk, orang Melayu nak tingkat dia punya ekonomi dia, kemudian anak-anak kita bekerja dekat rumah. Tak boleh buat? Boleh. Kita tak pernah cuba. Saya kata, saya mencadangkan, kalau boleh, orang-orang yang punya tanah itu semua sekali, pakat dengan dia, jangan jual. Tapi bila industri masuk, dia tu kita nilaikan tanah dia, jadikan berapa modal dia, dan dalam bentuk saham dalam syarikat itu. Boleh tak kita terima misalnya cadangan macam itu? Kan boleh, bagus. Sekarang ni kalau kita buat, kita terbalik. Kita ambil kawasan orang Cina. Jadi dialah yang semakin apa? Kaya raya. Itu pandangan saya. Tapi saya nampak jelas Datuk Hasni memang seorang pemimpin yang berkebolehan dan menerima idea yang baik. Jadi 5 teras tu, tuan-tuan, puan-puan pun dah tahu semua sekali. Nombor 1, dia nak bagi pada anak-anak yang bersekolah, tak kira sekolah menengah, sekolah rendah, RM150 untuk satu keluarga kalau pendapatan keluarga tu daripada RM3,000 sampai RM7,000. Katalah kalau misalkan anak kita ada 5 orang, semua sekali, 5 tu apa? Dapat setiap tahun selama 5 tahun. Itu contohnya satu ikhtiar. Ikhtiar kedua untuk OMJ. OMJ ni orang muda Johor. Ialah kalau dia mahasiswa, dia dapat bantuan. Setiap tahun juga sampai dia habis pengajian. Dia tak kira sama ada dia di universiti ataupun dia di peringkat institusi pengajian tinggi yang lain. Misalnya dia ambil diploma, dia ambil kepakaran, semua sekali meliputi. Jadi saya tengok, saya nilai balik berbanding dengan parti-parti yang lain tu masuk aja, tapi dia pun dah tak berani nak berjanji. Anwar Ibrahim tadi, saya cakap, wakil dia, PKR, bertanding. Betul? Ingat tak dia kempen dulu macam mana? Dia kata, kalau malam ini menang, besok pagi minyak turun. Semua orang tengok dulu dia punya video. Turun minyak. Tapi jangan lupa, saya tambah sikit lagi. Minyak kita di Malaysia, kalau banding dengan di Thailand, kalau banding dengan di Singapura, kalau banding dengan di Indonesia sekalipun, minyak kita lebih murah di sini. Sebab itu kalau kata di sebelah Kedah sana, memang orang cuba nak seludupkan minyak masuk ke Thailand. Bukan saja minyak ini kereta, tetapi juga minyak makan. Sama aja. Kemudian kita tengok dia pun, dia sama dia. Dia sekarang ada kekhawatiran, kalau dia menang,
dia mesti pakat balik semula antara dia sama dia. Dia akan pakat dengan PN, dengan DAP, dia pakat dengan Pakatan Harapan. Kalaulah ada pejuang dan misalnya warisan menang, tapi saya rasa dia tidak menang, insya-Allah. Dia kata kalau dia menang, baru masing-masing nanti akan menentukan siapa jadi menteri besar. Tapi persoalan yang saya nak kemukakan, kalau kata dia sebelah sana menang, apa akan jadi? Politik akan masih tidak stabil macam dulu. Itu yang harus kita ingat dan kita lihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berhenti, saya minta kita niat. Ni 2-3 hari lagi kita nak bekerja kuat sampai 12 hari bulan. Niat kita menunaikan fardu kifayah. Kerana agama kita kepada untuk kita punya negara, untuk juga bangsa kita. Dengan berbuat demikian, kita punya usaha itu, insya-Allah Allah akan bagi balasan yang setimpal dengannya. Jadi maknanya, apa yang kita nak tentukan 12 hari bulan ni, di peringkat negeri Johor, dia akan bertahan untuk 5 tahun akan datang. Kalau ke depan ni, kita bubarkan parlimen, maka masa itu kita hanya memilih seorang ahli parlimen sahaja. Nak pastikan siapa boleh menang pada waktu itu, pastikan. Kalaulah benar ini menang Barisan Nasional, Pulai Sebatang pun menang Barisan Nasional, orang yang nak masuk bertanding pada waktu itu pun ada geger sikit. Kalau misal kata kalah salah satu, dia kata kita cuba lagi. Kalau kalah langsung dua-dua, naik tocang dia orang. Jadi, kena tunjukkan bukti kita bersatu, bukti kita kuat, bukan kita tak hendakkan pembangkang. Pada saya, Tuan Haji Rahman, kita perlu pembangkang. Tapi pembangkang yang ada tanggungjawab yang baik. Malaysia sekarang dah hilang dah. Dulu kita ada juga masa dulu pembangkang, tapi pembangkang kalau kerajaan buat betul, dia masih sokong. Sekarang punya pembangkang, apa pun cakap, semua dibantah. Kita tengok pun dalam parlimen. Kita tengok pun dalam Dewan Undangan Negeri. Tengok apa yang berlaku pada Datuk Hasni. Padahal dia bagi peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang. Sama macam Barisan Nasional. Tapi bila sampai undi untuk meluluskan bajet 27. Padahal dia tahu bajet tu kalau tak lulus, dia pun tak dapat. Kerajaan pun tak boleh belanja untuk pembangunan. Kalau kaki tangan kerajaan pun tak boleh bayar gaji. Dia tahu. Tapi tetap blok dia tak sokong. Itu yang sebabnya Datuk Hasni buat keputusan lebih baik ialah dia pulangkan balik pada rakyat supaya rakyat menentukan. Tapi saya tengok kesannya rata-rata sekarang, alhamdulillah, orang semua sekali dah sedar dan saya yakin kali ini kita Barisan Nasional menang dengan bergaya. Saya ucap selamat bekerja awal-awal. Pasal kita pilihan raya ni macam orang buat kerja kahwin juga. Kalau kata seorang aja bekerja, lebih susah daripada ramai-ramai bekerja. Kalau ramai-ramai bekerja,
ada yang tukang masak, ada yang jaga meja, ada yang jaga jemputan. Semua sekali akhirnya dia menjadi lancar dan beroleh kejayaan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang saya mohon ribuan ampun dan maaf. Cuba nilai balik, fikir baik-baik dan janganlah pisang berbuah dua kali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.